السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama ada yang berada di dalam masjid ini ataupun yang berada di dalam talian, kerana kuliah kita ni dibawakan oleh Global Ihsan juga. Jadi ada hadirin di dalam Zoom dan juga di dalam Facebook selain daripada yang berada di dalam masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung kuliah kita balik setelah pada minggu lepas kita terpaksa tangguhkan kuliah disebabkan oleh kerana saya berada di Kuala Lumpur. Baik. Dan kita sambung balik bab yang kelima dalam buku ni, muka surat yang ke 113. Siapa ada buku boleh tengok muka surat 113, iaitu memahami hadis berdasarkan dimensi yang melingkarinya. Apa pula ni kan? Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bahasa yang lebih mudah kita nak faham konteks. Setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia ada konteks yang perlu difahami, yang perlu diketahui oleh insan. Jadi konteks ni akan menjadikan kita lebih faham kenapa perkataan itu diucapkan. Ada kalanya apabila kita mengabaikan konteks ini, bila kita baca hadis jauh daripada konteks, kita akan dapati hadis-hadis ni mungkin akan menimbulkan kekeliruan. Tapi bila kita faham konteks tu, kita akan kata, oh patutlah dia cakap macam tu kan. Sama lah macam kita, kadang-kadang kita tengok ada satu orang pak imam kan, jerit-jerit dalam masjid. Kita kata mana boleh jerit dalam masjid. Tapi bila kita cuba faham konteks, oh rupanya dia diprovokasi oleh orang. Maka kita cuba untuk memberikan uzur, walaupun asalnya meninggikan suara di dalam masjid tanpa ada keperluan itu satu kesalahan. Tapi bila ada orang provok dia, kutuk-kutuk dia, maka pada ketika itu baru kita tahu, oh maksudnya ada sebab kenapa dia buat macam tu kan. Kita akan cuba mencari konteks tersebut. Macam orang mencuri salah, kita akan cela orang yang mencuri. Tapi bila kita tengok dia mencuri sebab nak ambil susu anak dia lapar kat rumah kan, maka kita cuba untuk memberikan keuzuran, oh patutlah dia mencuri kerana anak dia terlalu lapar kat rumah kan. Tapi kalau dah kaya-raya curi juga, juta-juta curinya, kita susah juga nak sangka baik tu kan. Memang kena lah patutnya kan. Baik. Jadi kita kena faham konteks itu, kita kena faham dimensi itu. Para ulama hadis zaman dulu mereka cuba untuk mengatakan konteks ini ataupun menamakan konteks ini dengan perkataan, satu perkataan je, siyak. Siyak ni maksudnya konteks. Ada siyak lughawi, ada siyak al-hali. Siyak lughawi ni maksudnya konteks bahasa, kadang-kadang konteks keadaan. Para ulama hadis semasa
ulama hadis contemporary cuba memberi nama konteks ini dengan nama yang lebih spesifik. Ada konteks masa, ada konteks tempat, ada konteks orang yang sedang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada konteks Nabi itu sendiri sewaktu bercakap. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Baik. Saya sebut di situ, maksud dimensi ialah situasi tempat atau masa yang melingkarinya. Meneliti dimensi ini penting dalam memahami sesebuah hadis. Gagal meneliti dimensi ini mungkin akan menimbulkan kemusykilan dalam memahami teks sesebuah hadis. Berikut adalah jenis dimensi hadis yang melingkari sesebuah hadis. Baik. Kita tengok yang pertama, dimensi masa. Dimensi masa. Masa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan itu. Kan? Tadi ada tetamu daripada Libya datang, kan, ke Kuips nak buat kerjasama sikit berkenaan dengan pengajian lah. Sembang. Kami duk bahas tentang isu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menikah dengan Aisyah umur dia muda. Kan, ada riwayat kata 6 tahun, ada riwayat kata 7 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah umur dia 9 tahun. Hadis ni kalau tuan-tuan dan puan-puan baca di barat dengan ideologi barat, dengan suasana barat pada hari ini, mereka akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wajar buat macam tu. Kerana yang suka budak-budak hari ini ada satu penyakit, dia panggil apa? Pedofil. Betul? Pedofil ke pedofil? Saya pun tak tahu. Pedofil lah kot. Saya pun tak pandai sangat bahasa Inggeris ni. Cuma saya sebut, saya kata bila kita nak faham, lain macam dia jadi gema kuat sikit. Okey. Tuan-tuan, sabar sikit je. Sebab kita punya kutipan dah hampir-hampir cukup. InsyaAllah, kalau tidak ada apa-apa halangan, bulan depan kita akan lantik orang untuk pasang aircon dan untuk pasang PA sistem yang baru. Alhamdulillah, dengan bantuan tuan-tuan dan perempuan semua yang berada di masjid ini, yang duk follow dekat media sosial, yang dekat Zoom, bantu, kita sudah kutip 350,000 selama 2 bulan kita kutip. Alhamdulillah. Begitu orang kata apa, pemurahnya orang Malaysia ni, kita perlu 380. Kan? Kalau ikut quotation 3,080. Aircon dan juga PA system untuk sound system. Sikit lagi. Jadi kalau insya-Allah ujung bulan ni kita jangka cukuplah. Kita akan mula. Jadi sabar-sabar sikitlah. Jadi kena tahan dulu lah. Yang bergema-gema, kena bunyi-bunyi. Biasalah kita, orang kata apa, masjid baru nak bergerak. Insya-Allah kita dah cukup duit, nanti kita akan jangka insya-Allah bulan depan kita akan mula untuk lantik kontraktor buat PA sistem baru dan juga aircon. Tapi tak apa, sebab sekarang ni musim sejuk kan, hujan, jadi tak rasa panas sangatlah masjid ni. Tapi kalau dia kena musim panas kan, kita semayang pun seperti macam jogging berpuluh-puluh. Baik, kat mana saya tadi? Okey, hadis berkenaan dengan Nabi SAW nikah dengan Aisyah umur muda ni, saya sebut, saya kata bila kita nak baca hadis, kita kena faham hadis dengan pemahaman dan suasana orang di zaman Nabi SAW. Jangan tengok zaman ni. Tengok zaman ni memanglah, kalau tengok zaman dulu, benda tu tak jadi isu. Hadis yang mengatakan Nabi SAW menikah dengan Aisyah umur dia muda ni telah ada dalam Sahih Bukhari ribuan tahun.
Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Sepanjang itu orang dah baca dah Sahih Bukhari. Kenapa tak timbulkan isu? Kerana mereka faham suasana di zaman tu. Bahkan kalau kita baca teks-teks lama, bukan hanya orang Islam, tetapi juga teks-teks lama yang ditulis oleh orang-orang Rom, mereka juga menerima amalan-amalan tersebut, iaitu menikahi wanita ketika umurnya muda. Bahkan kita mungkin 70 tahun 80 tahun dulu kan, orang-orang perempuan menikah lebih muda daripada orang perempuan zaman sekarang, kerana suasananya telah berbeza. Oleh kerana tu kita kena faham dimensi ni. Kalau tak, kita sendiri akan rasa tak kena kan, tak betul lah. Sedangkan kita tak faham konteks situasi di zaman Nabi SAW. So, dimensi masa. Dimensi masa ialah penelitian terhadap masa sesuatu hadis diucapkan. Penelitian ini juga penting kerana pengabaian terhadap masa sesebuah hadis diucapkan akan menyebabkan kemusykilan berlaku dalam memahami hadis. Pengetahuan tentang ilmu sirah dan zaman tertentu sememangnya mendatangkan impak dalam memahami konteks sesebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai penuntut ilmu hadis, memahami konteks hadis melalui sirah dan situasi zaman dengan tepat dapat menghasilkan kefahaman yang sebenar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So faedah kita nak faham hadis berdasarkan konteks zaman dan sirah ni ada faedah dia. Apa faedah dia? Yang pertama, mengharmonikan hadis-hadis yang dilihat seolah-olah ia bercanggah. First time tengok hadis ni dengan hadis ni nampak macam canggah. Tapi bila kita faham hadis ni dengan konteks masa, rupanya tak bercanggah. Contoh, saya bagi contoh. Umpamanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khamru min hataini syajaratain, al-karmah wan nakhlah. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, arak daripada dua pokok ini, iaitu daripada pokok anggur dan juga daripada pokok tamar. Nabi kata arak daripada dua pokok. Satu anggur, satu lagi tamar. Tuan-tuan, hari ni orang minum arak, kalau ada orang minum arak, dia bukan hanya minum arak daripada anggur, bukan hanya minum arak daripada tamar. Hari ni arak dibuat daripada apa? Kalau tuan-tuan pergi belah Jepun, ada yang dipanggil sebagai apa? Rice wine dia panggil. Arak yang diperbuat daripada beras. Ada yang dibuat daripada malt, daripada malta, daripada macam jenis gandum jugalah. Kan? Kalau belah-belah kita ni mungkin dibuat daripada nira yang diperam sehingga memabukkan. Mungkin. Jadi kita jadi pelik dengan hadis ni. Nabi kata arak daripada dua jenis ni saja. Sedangkan dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Bila Nabi kata ma ni apa dia? Ma ni sesuatu, apa saja. Apa saja, ma askara kathiruhu, apa saja yang banyak memabukkan, maka sedikit haram. Maksudnya kalau kita minum banyak jadi mabuk, minum sikit tak mabuk pun haram. Tak kira lah dia diperbuat daripada anggur ke, daripada tamar ke, daripada bali ke, daripada beras ke, daripada nira ke. Kalau minum banyak boleh memabukkan, minum sikit pun haram. Maka hadis dua ni kalau kita tengok secara zahir tanpa melihat konteks masa, kita akan dapati dua-dua hadis ni bercanggah. Bercanggah kat mana? Satu kata arak ni dua pokok je, selain daripada anggur, selain daripada arak
maka dia tak haram. Itu yang difahami secara zahirnya. Tapi hadis yang kedua kata, tak kiralah daripada pokok apa sekalipun, selagi mana ia memabukkan. Kalau minum banyak jadi mabuk, minum sikit tetap ia haram. Kan? Maka kalau kita tengok dari sudut konteks masa, percanggahan ni akan selesai. Maka saya sebut kat situ, mengharmonikan percanggahan dengan meneliti sebahagian besar teks kandungan hadis antara nas-nas melalui konteks zaman. Baik, dua hadis yang kita baca tadi. Hadis yang pertama yang Nabi kata, arak daripada dua jenis pokok ni, arak daripada dua jenis pokok. Tuan-tuan, suara saya okey ke slow? Dengar tak? Boleh dengar? Baik. Arak daripada dua jenis pokok, itu adalah konteks zaman. Yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya melihat arak daripada dua jenis pokok tu yang ada di tanah Arab pada ketika itu. Orang Arab bila dia minum arak daripada dua jenis tu pada zaman tu. Sebab tu Nabi kata arak daripada dua pokok ni lah. Kan? Macam orang zaman dulu bila ditanya tentang ketupat. Ketupat dibuat daripada apa? Ketupat dibuat daripada daun kelapa kan? Kan? Bukan ketupat palas, daun palas ha. Ketupat ni, ketupat biasa ni, ketupat berah ni. Daripada pokok pokok nyok. Pokok nyok. Pokok kelapa kan? Pokok nyok kan? Kalau orang dulu 30 tahun, 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, kalau orang tanya, ketupat daripada mana? Ketupat daripada pokok kelapa lah. Daripada pokok nyok. Tapi kalau zaman ni orang tanya, ketupat daripada apa? Daripada pokok nyok pun ada, daripada giant pun ada. Sebab orang beli ketupat segera. Ketupat juga. Ketupat bau sama tak? Bau dia boleh buat fragrance sama, dia boleh buat aroma sama macam kita duk rebus dalam daun juga. So zaman telah berubah, maka konteks pun kita kena faham betul-betul. Okey. Maka saya sebut di situ, berdasarkan kedua-dua hadis ini, ia kelihatan saling bercanggah antara satu sama lain dalam menjelaskan maksud arak. Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di atas menerangkan semua perkara yang memabukkan itu adalah arak yang diharamkan. Manakala hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa arak yang diharamkan itu hanya tertumpu kepada arak yang diperah daripada kurma dan anggur, bukan selainnya. Percanggahan ini sebenarnya dapat diharmonikan sekiranya kedua-dua hadis ini diteliti melalui kacamata dimensi masa dan zaman. Hadis pertama di atas bukanlah menghadkan arak yang haram itu hanya diperbuat daripada kurma dan anggur saja. Namun sebenarnya hadis tersebut menerangkan bahawa ketika di kota Madinah dulu, arak tidak diperbuat daripada pohon-pohon yang lain, melainkan daripada pohon kurma dan anggur sahaja. Ia menjelaskan arak yang ada di Madinah pada masa itu adalah yang datang daripada dua pokok ni. Ibnul Arabi berkata, maksud hadis tersebut sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas penduduk Madinah ketika itu, iaitu tidak ada minuman yang lain dalam kalangan mereka melainkan minuman yang dijadikan daripada dua pokok ni saja. Maksudnya yang ni bukan saya reka sendiri ni. Yang ni Ibnul Arabi sebut. Siapa Ibnul Arabi ni? Anak murid kepada Al-Imamul Ghazali. Kurun ke-6 tu. Dia sebut dah. Kita cuma susun saja. Susun elok-elok bagi tuan-tuan faham. Kan sebab dia hurai hadis ni waktu dia apa ni orang kata, mensyarahkan hadis ni dalam Sunan At-Tirmizi. Ketika Imam Tirmizi riwayat hadis ni, dia syarahkan dalam kitab dia Aridatul Ahwadhi, dia huraikan. Tapi bertabur-tabur lah. Saya baca, saya susun balik.
Buat bab elok-elok, buat contoh elok-elok supaya faham. Okey? Baik, yang kedua, mengharmonikan percanggahan dengan mengenal pasti peristiwa yang berbeza. Dengan melihat kepada konteks masa, baru kita tahu rupanya hadis itu bercerita tentang dua peristiwa yang berbeza. Orang yang tak faham situasi masa, dia akan ingat dua hadis itu satu masa ataupun merujuk kepada peristiwa yang sama. Dalam tesis PhD saya ada satu bab, saya kaji pasal riwayat-riwayat sirah. Memang senang berlaku kekeliruan pada hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa sirah ni bila ada persamaan dari sudut tempat, persamaan dari sudut nama dan persamaan dekat-dekat dari sudut masa. Kadang-kadang perawi hadis jadi keliru. Bukan semua yang ingatan kuat okey. Saya ada satu artikel, siapa yang boleh baca bahasa Arab boleh download dekat Google. Al-awamil li awham ar-ruwah fi riwayatil maghazi was siyar. Faktor yang menyebabkan perawi-perawi hadis ni tersilap dalam riwayat sirah. Apa sebab dia? Kadang-kadang dia silap sebab ada persamaan dari sudut nama orang. Nama orang, kadang-kadang gelaran sama. Kadang-kadang peristiwa tu berlaku di tempat yang sama. Kadang-kadang orang hampir sama. Dia hadir tempat ni, dia pun hadir tempat ni. Jadi perawi ingat sama. Kita akan tengok. Jadi bila kita tak faham situasi masa tu, kita duk ingat hadis ni macam bercanggah dengan hadis lain, sedangkan tak bercanggah pun. Saya bagi contoh. Menguasai riwayat sirah atau sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membolehkan seseorang mengenal pasti peristiwa yang berbeza-beza. Ini akan membantu seseorang untuk menolak sangkaan berlakunya percanggahan antara dua hadis yang hampir sama. Contoh bagi hakikat ini dapat dijelaskan dengan hadis berikut. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Anna Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba lailatal Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hawlahu isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya, daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Siapa Ubadah? Imam Bukhari, perawi yang ada dalam Sahih Bukhari ni, dia jelaskan, dia kata wa kana syahida Badran. Dia ni orang yang pernah terlibat dalam peperangan Badar. Ini saya selalu sebut dalam kuliah saya ni. Siapa yang pernah terlibat dalam perang Badar, dia ni istimewa. Dalam kalangan sahabat, 10 orang yang dijamin syurga tu paling tinggi lah. Lepas tu yang dijamin syurga yang lain, macam Bilal, macam Hanzalah, yang lain yang bukan 10 orang tu, ada juga yang dijamin syurga, macam Hamzah. Lepas tu datang golongan Badriyun, orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Kenapa? Kerana orang yang terlibat dalam perang Badar ni, mereka dapat pengampunan. If'alu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum. Allah Ta'ala kata, buatlah apa kamu nak buat, kerana aku ampun dah kamu ni. Sebab apa perang Badar ni istimewa? Tuan-tuan boleh tengok kuliah saya dalam YouTube, cerita tentang perang Badar, bagaimana pengorbanan mereka bersedia walaupun terpaksa bertempur dengan satu kumpulan yang bilangannya lebih besar, kelengkapannya lebih hebat. Mereka sanggup
bilangan mereka kecil, kelengkapan perang mereka sikit, tetap sanggup menang. Allah Ta'ala hantar malaikat bantu mereka, Allah Ta'ala berikan keampunan kepada mereka. Ini golongan Badar. Dia kata wa kana syahida badran, Ubadah bin Samit pernah terlibat dalam peperangan Badar, dan dia ada satu lagi keistimewaan. Wa kana ahadun nuqaba lailatal aqabah, dan dia ni salah seorang daripada nakib, pemimpin yang dipilih oleh orang-orang Ansar ketika mana dalam perjanjian Aqabah. Sebelum daripada hijrah pernah berlaku perjanjian Aqabah. Apa itu perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah ni berlaku 2 kali. Ya. Yang mana orang-orang Ansar berjanji nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mempertahankan keluarga mereka. Di mana berlaku ni? Dekat Aqabah, berdekatan dengan Mina. Siapa yang pergi buat haji, jalan kaki daripada Aziziyah nak pergi ke tempat melontar, dia akan lalu satu kawasan, dia ada masjid sekarang ni kat situ. Itulah kawasan berlakunya perjanjian Aqabah. Cuma kalau kita lalu hari ni memang kita nampaklah jelas. Cuma zaman dulu dia berada di dalam bukit yang melengkar. Zaman dulu dia tengah-tengah bukit. Jadi sebab itu Nabi buat perjanjian kat situ. Sebab apa? Sebab masa tu orang-orang jahiliah tengah buat haji. Orang Madinah pun buat haji pada masa tu. Haji zaman jahiliah lah. Jadi dia orang bermalam kat situ. Bila jumpa dengan Nabi SAW nak buat perjanjian, dia tak boleh buat perjanjian tanah lapang. Kena seorang menusuk masuk dekat-dekat celah-celah bukit ni. Akhirnya mereka buat perjanjian. Orang Quraisy tak tahu. Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang Madinah, dan akhirnya dalam masa setahun Mus'ab berjaya berdakwah kepada orang-orang Madinah, yakni orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Ramai orang masuk Islam. Maka mereka melakukan perjanjian yang kedua, mereka akan mempertahankan Nabi SAW seperti mana mereka mempertahankan keluarga mereka. Dan dalam perjanjian Aqabah ni lah Nabi minta supaya orang Ansar pilih pemimpin di kalangan mereka untuk bimbing mereka. Buat perjanjian. Baik. Dalam hadis ni disebut, di antara kandungan perjanjian ni, Nabi buat perjanjian. Dia kata dia ni salah seorang daripada nuqaba, salah seorang daripada naqib pada malam Aqabah. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada sahabat dia, wa haulahu isabatun min ashabi. Nabi sebut perkataan ni waktu dikeliling Nabi ni ada beberapa orang daripada kalangan sahabat. Dia kata bayi'uni, berbai'ahlah denganku, berjanjilah denganku, ala alla tusyriku billahi syai'a, supaya kamu tidak melakukan syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun. Wa alla tasriqu, wala tasriqu, kamu jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kamu. Kemudian Nabi kata wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, kamu jangan tuduh orang dengan tuduhan palsu yang direka dan disebarkan oleh tangan dan kaki kamu. Wala ta'suni fi ma'ruf, atau wala ta'su fi ma'ruf, kamu jangan ingkar dalam perkara kebaikan. Siapa-siapa yang melaksanakan perjanjian ini, siapa-siapa yang sempurnakan perjanjian ni, maksud tunaikan perjanjian ni, ditinggal semua benda ni, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya tetap di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'a, siapa-siapa pula yang terlanggar mana-mana daripada perjanjian ni, fa'uqiba fid dunya, lalu dia dikenakan hukuman dalam dunia. Dihukum. Contohnya macam dia berzina, dia dihukum dengan hukuman hudud.
Kan? Dia mencuri, dia dihukum dengan hukuman hudud. Dia kena. Fahuwa kafaratullah. Hukuman itu akan menyucikan dosa dia. Wa man asaba min zalika syai'a. Siapa-siapa yang langgar sebahagian daripada perjanjian ini, siapa yang langgar mana-mana pun daripada perjanjian ini, fasatarahullah, tapi Allah Ta'ala tutup aib dia. Allah Ta'ala tutup kesalahan dia, tutup dosa dia, tak ada siapa tahu. Ada orang berzina, tak ada siapa tahu, tak ambil tindakan atas dia. Ada yang mencuri, tak ada siapa tahu, dia terlepas. Kan? Fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa aqabahu, in syaa afa anhu, wa in syaa aqabahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun dia. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Fabaya'nahu ala dhalik. Kata Ubadah, kami pun berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk laksanakan perjanjian ni. Clear? Ni perjanjian yang disebut oleh Ubadah Ibn Samit. Okey. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma adri atubba kana la'inan am la, wa ma adri Dzul Qarnain kana nabiyan am la, wa ma adri al-hudud kafarah li ahliha am la. Tuan-tuan fokus kat perkataan ujung tu. Tuan-tuan fokus kat perkataan ujung tu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, aku tak tahu hudud ni kafarah untuk pelakunya ataupun tidak. Katalah seorang orang dia melakukan kesalahan yang kena hudud kat dia, masuk mahkamah, bukti ada, saksi ada, hakim kata engkau bersalah, dia pun kena hukuman hudud, pergi potong tangan. Potonglah tangan dia. Kan? Dia pun dah pulangkan balik harta yang dicuri tu. Dosa dia masih kekal tak? Dalam hadis yang pertama kata dosa dia habis. Kan Nabi kata wa man asaba min zalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Siapa yang langgar mana-mana perjanjian ni, dia janji dengan Nabi tak nak mencuri, dia mencuri, tiba-tiba kena hukum dalam dunia, potong tangan, pulang balik harta yang dia curi, fahuwa kafaratullah. Nabi kata itu kafarah untuk dia, dosa dia habis lah. Wa man asaba min zalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Buat benda ni, hukum dalam dunia, selesai dosa yang ada, habis. Tapi dalam hadis ni yang kedua ni, Nabi kata aku tak tahu hudud ni kafarah ataupun tidak untuk orang yang terkena pada dia hukuman tu. Nampak macam tak berapa nak synchronize dua hadis ni, tak berapa nak selari. Satu kata dosa diampunkan, satu kata belum tahu. Dan dua-dua hadis ni sahih. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Maksudnya hadis dua-dua hadis ni sahih. Maka ulama hadis bila dia tengok, dia tahu, ada percanggahan. Dia tahu ada percanggahan dalam hadis ni. Maka mereka cuba untuk mengharmonikan di antara keduanya. Cuba untuk selaraskan supaya tak bercanggah. Ulama ada dua pandangan. Nak harmonikan ni, ada dua pandangan. Ada dua cara. Cara yang pertama, mereka kata hadis Abu Hurairah ni, yang Nabi kata aku tak tahu hudud ni betul ke tak, mengampunkan dosa pelakunya ataupun tidak, hadis ni waktu peringkat awal. Hadis ni waktu peringkat awal. Awal-awal Nabi sebut. Masa ni wahyu belum turun, hudud dah turun.
Tapi wahyu yang kata hudud mengampunkan dosa belum turun. Maka sebab tu Nabi kata aku tak pasti. Sebab wahyu belum turun. Bila hadis Ubadah turun ataupun Nabi sebut, masa ni Nabi dah tahu dah. Dah dapat dah wahyu kat Nabi ni. Dia macam kisah Aisyah kena tuduh berzina lah tuan-tuan. Masa Aisyah kena tuduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, kan Aisyah dia ikut Nabi pergi perang, lepas tu dia pergi tandas. Lepas tu kan dia punya kalung hilang. Dia sedar hilang. Dia patah balik, pergi cari. Orang yang jaga unta tu, Aisyah duduk dalam rumah kecil atas unta tu. Bila Aisyah pergi ke toilet, patah balik, dia akan jadi lambat. Orang yang jaga unta tu, dia orang tak tahu Aisyah tak ada kat dalam, sebab Aisyah kecil dan kurus. Dia orang ingat Aisyah ada kat dalam tu. Dia orang tinggal Aisyah. Ya? Dia orang tinggal Aisyah. Bila Aisyah balik tengok orang dah tak ada. Dan di kalangan sahabat Nabi ni ada nama Safwan bin Mu'attal. Kerja dia duduk di belakang rombongan. Untuk apa duduk belakang? Kalau ada barang-barang tertinggal, dia boleh kutip ambil. Barang-barang orang Islam lah. Jadi kerja dia tu lah. Ada barang tinggal kutip ambil. Ada barang tinggal kutip ambil. Tengok-tengok kali ni bukan barang tinggal, isteri Nabi tinggal. Isteri Nabi tertinggal. Lalu dia pun tak cakap banyak. Dia bawa isteri Nabi balik, sepatah tak cakap dengan Aisyah. Orang munafik tengok, Aisyah balik dengan Safwan, apa dia buat dua orang? Mereka mulakan tuduhan zina kepada Aisyah. Dan tuduhan tu disebarkan di Madinah. Ramai orang percaya. Nabi SAW tak buat keputusan. Pasal apa Nabi tak buat keputusan? Nak percaya pun tidak, tak percaya pun tidak. Sebab wahyu belum turun. Wahyu belum turun. Nabi tunggu wahyu. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Sebab tu Nabi tunggu. Kan? Okey. Bila wahyu turun, barulah Nabi SAW tahu yang Aisyah itu terlepas daripada tuduhan. Allah Ta'ala bersihkan nama Aisyah. Samalah macam kes ni. Dia orang kata, first, waktu Abu Hurairah punya hadis, Nabi belum tahu lagi. Nabi belum tahu. Bila hadis Ubadah, baru Nabi tahu. Problem juga. Sebab Abu Hurairah masuk Islam bila tuan-tuan? Abu Hurairah masuk Islam bila? Ustaz jangan tanya kami Ustaz. Kami bab tarikh memang lemah. Tarikh birthday bini sendiri pun tak ingat. Merajuk orang rumah kita kan. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Hadis yang kita baca yang pertama tadi, Ubadah bin Samit bila? Para sebahagian, bukan semua, sebahagian ulama kata hadis yang pertama tu kan disebut pasal perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah sebelum hijrah. Dah kok mana pula yang kemudian boleh kata tak tahu, sedangkan hadis sebelum tu kata tahu? Faham tak? Kita ada dua hadis. Satu kata hudud diampunkan. Bila ni? Sebelum hijrah. Ni confirm dah. Hudud mengampunkan dosa. Yakin Nabi sebut. Satu lagi kata aku tak tahulah hudud ni ampunkan ke tidak dosa pelakunya. Yang ni bila? Hadis ni diriwayatkan oleh perawi yang masuk Islam tahun ke-7 hijrah. Macam mana pula tahun ke-7 yang selepas sebelum hijrah, lepas 7 tahun pula boleh? Mula-mula sebelum hijrah yakin, lepas 7 tahun tak yakin. Macam tak kena lah. Betul? Ada sebahagian ulama seperti Al-Qadhi Iyad, seorang ulama daripada Andalus, Spain. Dia kata
hadis Abu Hurairah tu sebenarnya sebelum daripada hadis yang perjanjian Aqabah tu. Cuma Abu Hurairah baru dengar daripada sahabat lain. Abu Hurairah ni dia ada satu sifat, walaupun dia masuk Islam lewat, dia suka dengar hadis daripada orang lain. Dia kan masuk Islam lewat. So ada hadis-hadis yang dia tak dengar. Sebelum dia sampai ke Madinah, ada hadis yang Nabi sebut dia tak dengar. Dia pergi jumpa Abu Bakar, dia pergi tanya hadis. Dia pergi jumpa Umar, dia pergi tanya hadis. Dia jumpa Fadl bin Abbas, dia tanya hadis. Dia pergi tanya orang-orang yang masuk Islam awal. Lepas tu dia bagi baca ke anak murid dia, tanpa dia bagi tahu nama perawi asal. Dia hanya sebut Nabi SAW bersabda. Adakah perbuatan Abu Hurairah ni salah? Tak salah. Kerana perbuatan Abu Hurairah ni di zaman sahabat biasa. Kerana zaman tu tak ada orang bohong, tak ada orang tipu. Tak bagi tahu nama sahabat pun tak jadi masalah. Kerana sahabat ni semua jujur. Tak ada menipu. Tak ada kepentingan pun depa tipu. Maka Qadhi Iyad kata, hadis Abu Hurairah ni walaupun Abu Hurairah masuk Islam lewat, tapi Abu Hurairah dengar daripada orang lain. Orang lain tu dengar sebelum hadis yang nombor 1 ni. Boleh faham? Boleh faham? Bila kita semak-semak dalam riwayat-riwayat hadis yang nombor 2 ni, tak boleh juga kata macam tu. Sebab Abu Hurairah kata apa? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi cakap. Dia bukan dengar daripada sahabat lain cakap, dia dengar Nabi cakap. Tuan-tuan, sebab tu ngaji hadis ni bukan ramai orang tak. Seksa mengaji hadis ni. Tapi orang yang minat dia rasa seronok sebab dia khidmat untuk Nabi SAW. Kan, kita nak tengok konteks masa ni. Mula-mula kata, Abu Hurairah mungkin dengar pada sahabat lain tu. Sahabat lain tu yang dengar awal. Bila kita tengok dalam riwayat, tak, Abu Hurairah kata dia dengar pada Nabi. Kalau dia kata dia dengar pada Nabi, maksudnya Nabi sebut kat dia pada tahun lepas dia masuk Islam, tahun ke-7. Tak selesai masalah. So kita nak kata macam mana? Adakah kita nak kata hadis nombor 1 tadi lepas daripada Abu Hurairah? Macam tak clear. Sebab perjanjian Aqabah berlaku awal, sebelum hijrah. Sebenarnya hadis yang nombor 1 tu, itu bukan perjanjian Aqabah. Tadi Ustaz kata Aqabah. Mana ada kita kata Aqabah? Cuba tengok balik hadis tu. Daripada Ubadah bin Samit, dia adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Dia salah seorang daripada naqib pada malam Aqabah. Dia kata Nabi SAW bersabda, ketika itu Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat dia, berbai'ahlah denganku. Ada tak dalam hadis ni sebut bai'ah ni berlaku pada malam Aqabah? Ke tak ada? Mana ada? Yang ada dia kata Ubadah tu nakib pada malam Aqabah. Dia tak kata perjanjian ni berlaku pada malam Aqabah. Kok mana yang boleh jadi keliru ni? Sebab perawinya orang yang sama, peristiwa perjanjian pun hampir sama. Maka sebab itu Ibn Hajar waktu dia tahqiq hadis ni, dia kata sebenarnya dua hadis ni tak bercanggah pun. Sebab hadis Abu Hurairah tu walaupun tahun ke-7, memang dia dengar betul daripada Nabi. Waktu tu Nabi sebut, Nabi tak pasti, wahyu belum turun. Lepas daripada tu, barulah Nabi tahu hudud memang mengampunkan dosa orang yang kena hukum dengan hukumannya. Bila Nabi sebut ni? Lepas daripada tahun ke-7 tu lah. Dah perjanjian ni berlaku. Kalau ikut sebahagian pengkaji, dia berlaku bukan pada malam Aqabah, dia berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Kok mana yang jadi keliru ni? Yang jadi keliru ni sebab perawinya adalah perawi perjanjian Aqabah. Hadis ni pun cerita pasal perjanjian. Orang duk ingat ni perjanjian Aqabah, sedangkan bukan. Nampak? Okey. Tengok. Saya sebut kat situ. Pada zahirnya, kelihatan pada hadis yang pertama mengenai hukuman hudud sebagai penghapus dosa buat pelakunya bercanggah dengan hadis yang kedua
dari sudut adakah hudud sebagai penghapus dosa buat pelakunya ataupun tidak. Para ulama hadis telah berbeza pandangan dalam menyelesaikan percanggahan kedua-dua hadis ini melalui kaedah al-jama', iaitu melalui kaedah pengharmonian, himpun. Ya. Pandangan ulama hadis tersebut adalah seperti berikut. Pandangan pertama, sebahagian ulama hadis antaranya Al-Qadhi Iyad menyatakan bahawa hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas hadis riwayat Abu Hurairah yang kata tak pasti itu diriwayatkan sebelum beliau mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hudud itu menghapuskan dosa pelakunya. Hal ini disebabkan oleh hadis riwayat Ubadah tersebut berlaku pada malam perjanjian Aqabah. Qadhi Iyad pun keliru. Dia ingat hadis Ubadah tu berlaku sebelum hijrah. Dia pun keliru. Dia kata hal ini disebabkan hadis Abu Ubadah tersebut berlaku pada malam perjanjian Aqabah, manakala Abu Hurairah memeluk Islam selepas daripada perjanjian Aqabah, iaitu pada tahun peperangan Khaybar, tahun ke-7. So dia kata Abu Hurairah Islam tahun ke-7, tapi dia riwayat hadis yang dia riwayat ni sebelum dia dengar daripada Nabi, dia dengar pada sahabat lain yang dengar awal. Tak boleh kata hadis Ubadah dulu sebab hadis Ubadah, tak boleh kata hadis Ubadah kemudian sebab hadis Ubadah dia kata malam Aqabah. Sedangkan hadis ni bukan pada malam Aqabah, dia tersilap. Qadhi Iyad telah keliru dalam masalah ni. Okey, pandangan kedua. Sebahagian para ulama hadis pula, antaranya ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyatakan bahawa sebenarnya hadis Abu Hurairah itu lebih awal diriwayatkan. Manakala hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah tidak berlaku pada malam perjanjian Aqabah, tetapi sebenarnya ia berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Hal ini berdasarkan pandangan ulama sirah yang menukilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada golongan Ansar pada malam perjanjian Al-Aqabah, "Aku bersumpah kepada kalian bahawa peliharalah aku seperti mana kalian memelihara isteri-isteri dan anak-anak kalian." Maka golongan Ansar pun berbai'ah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda dan para sahabat pindah ke negeri mereka. Hal ini menunjukkan bahawa kandungan perjanjian pada malam Aqabah berbeza dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah. Clear? Boleh faham? So tengok masa, garis masa tu sangat penting. Kita dapat bezakan mana satu hadis yang nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Kita bagi laluan pada azan dulu insya-Allah. Okey. Test. Okey, kita baca. Setelah diteliti, pandangan kedua adalah pandangan yang rajih, yakni pandangan yang tepat, disebabkan hukuman hudud tidak disyariatkan pada malam perjanjian Aqabah. Tak boleh kata hadis Abu Hurairah tu awal daripada hadis Aqabah, sebab Aqabah, masa Aqabah mana ada perjanjian, mana ada hukuman hudud. Hukuman hudud turun lepas daripada Nabi SAW jadi pemerintah. Waktu dekat Aqabah, Nabi masih duduk Mekah lagi. Nabi belum jadi pemerintah. Bila belum jadi pemerintah, macam mana nak laksana hukum? Begitu juga tidak boleh menjadikan hadis Abu Hurairah mendahului hadis Ubadah dari sudut masa, kerana Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun peperangan Khaybar. Manakala alasan yang menyatakan bahawa kemungkinan Abu Hurairah mendengar hadis tersebut daripada sahabat lain juga tidak dapat diterima. Berikutan Abu Hurairah menyatakan beliau mendengar hadis ini secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata, saya dengar Nabi sebut. Tak boleh kata dia dengar daripada orang lain. Memang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi yang pentingnya, hudud memang akan mengampunkan dosa pelakunya. Itu pun dengan syarat lah, kalau pelakunya insaf lah dengan apa yang orang kata apa, dilakukan. Tapi kalau dia still berbangga-bangga, maka tu tak jadi penghapus lah. Okey? Tapi ustaz, sekarang kita tak ada hudud, macam mana? Kita tak ada hudud sekarang? Ke ada? Tak ada kan? Kalau tak ada hudud, kita ada taubat. Taubat mengampunkan dosa juga. Semua dosa boleh diampun dengan taubat. Bagi taubat lah. Kalau dosa dengan orang, pulanglah balik apa yang kita ambil, lepas tu taubat. Kalau dosa dengan Tuhan yang berkaitan dengan hukuman hudud,
maka pergi taubat seorang-seorang. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW suruh sahabat balik bila dia mengaku dia berzina. Dia datang balik, dia mengaku dia berzina lagi, Nabi suruh balik 4 kali. Barulah Nabi SAW laksanakan hukuman. Katalah kali pertama tu Nabi tolak dia balik, dia tak datang balik, apa jadi? Dah tentu Nabi tak cari. Kan ada seorang perempuan Ghamidiyah, satu orang perempuan, dia mengandung. Dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah langgar hudud, laksanakanlah hukuman tu ke atasku. Dia nak menikah dah, lepas tu dia pergi zina. Apa hukuman dia? Kalau orang dah menikah lepas tu dia pergi zina, hukuman dia rejam sampai mati. Nabi tengok dia mengandung, Nabi kata pergi balik sampai kau melahirkan anak. Kan? Nabi siap pesan lagi, ahsin ilaiha. Nabi kata kat keluarga dia, buat baik dengan dia, jangan pukul dia. Sebab dia mengandung dan dia memang dah insaf dah nak cuci dosa. Lepas tu bila dia dah bersalin, anak dia pun dah boleh makan makanan, dah tak menyusu dengan dia lagi, barulah Nabi SAW arahkan untuk dibawa, ikat baju dia elok-elok supaya tak tertanggal. Barulah Nabi SAW rejam sehingga mati. Lepas tu Nabi SAW bila dah mati dia, Nabi nak salatkan jenazah dia. Masa tu Umar bertanya, tusalli alaiha waqad zanat? Ya Rasulullah, engkau nak salat ke atas jenazah dia sedangkan dia pernah berzina? Nabi kata, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasa'athum. Nabi kata dia telah taubat dengan satu taubat yang mana kalau dengan taubat dia seorang tu, kita nak bahagikan kepada 70 pendosa di kalangan ahli Madinah, cukup untuk membebaskan 70 orang tu daripada neraka. Memadai dah 70 orang tu dengan taubat dia seorang. Boleh bedak-bedak lah besarnya taubat dia tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tak ada dalam riwayat tu sebut Nabi suruh cari laki mana yang buat hal dengan lain ni. Tak ada kan? Dia datang kat Nabi, dia mengaku, Nabi ambil hukuman. Tapi adakah perlu siasat seorang-seorang selagi mana orang tak mengaku, tak ada bukti, tak ada orang mengadu, tak ada siapa-siapa pun datang mengadu, buat aduan, tak ada bukti apa pun, tak perlu korek lah, dia pergi taubat seorang-seorang, sudahlah. Okey? Baik. Yang kedua, mengharmonikan percanggahan antara nas-nas melalui penelitian terhadap nasah. Apa itu nasah? Nasah memansuhkan hukum yang terdahulu dengan dalil yang terkemudian. Asal hukuman, Nabi SAW kata, mana-mana orang yang ambil wudu, makan ataupun minum dengan minuman atau makanan yang disentuh api, yang dimasak, wuduknya terbatal. Itu asal. Al-wudu mimma massatin nar. Wajib ambil wudu bila makan makanan yang disentuh api atau minum. Kemudian Nabi SAW batalkan hukum tu. Kata Jabir, kana akhiral amrain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Kata Jabir, perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ialah meninggalkan wudu bila makan benda yang disentuh api. Maksud tak perlu ambil wudu lagi lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ambil wudu, pergi minum air teh tarik, ada orang kata batal wudu? Tak ada. Kan? Lepas ambil wudu, minum teh halia, masak tak air tu? Masak lah, dua api. Perlu ambil wudu tak? Perlu kalau terkentut sebab halia. Tapi kalau tak terkentut, tak perlu ambil wudu lagi lah. Tak ada, kalau wudu tak batal,
tak perlu ambil wuduk lagi. Maksudnya minum air, makan benda yang dimasak, tak perlu ambil wuduk semula. Itulah yang terakhir. Maksudnya hukum yang awal tadi telah pun dimansuhkan. Macam mana nak tahu ada mansuh dan tak mansuh ni? Ada kadang-kadang Nabi SAW sendiri sebut dengan jelas, aku batalkan hukum ni. Macam hadis Nabi SAW larang simpan daging korban lebih pada 3 hari. Awal-awal Islam, Nabi larang, tak boleh simpan daging korban lebih pada 3 hari. Mesti konsum, sama ada makan ataupun sedekah. Lebih pada 3 hari berdosa. Lepas tu Nabi SAW sini beritahu, kuntu nahaitukum 'anid dikhari luhumil adahi li ajli dafati allati daffat. Kulu wa tasaddaqu waddakhiru atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW kata, dulu aku pernah larang kamu untuk simpan daging korban lebih pada 3 hari. Disebabkan oleh kerana ada tetamu yang datang dan mereka itu lapar, memerlukan daging. Sebab tu tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Pergi sedekah kat dia orang, bagi makan. Sekarang dia orang dah tak ada. Makanlah, bersedekahlah dan simpanlah. Nabi bagi tahu batal. Contoh lain Nabi SAW pernah sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Awal-awal Islam. Ala fazuruha. Sekarang pergi ziarah. Fa innaha tuzakirukumul akhirah. Kerana ziarah orang mati, ziarah kubur boleh ingatkan kamu pada akhirat. Nabi batalkan. Kadang-kadang sahabat kata Nabi batalkan. Contoh macam tadi, Jabir kata Nabi telah batalkan. Tapi kadang-kadang Nabi tak kata, sahabat pun tak kata. Macam mana kita nak tahu mansuh? Dengan melihat kepada konteks masa. Dengan melihat kepada konteks masa. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam orang lain, dan orang yang dibekam batal puasa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sendiri berbekam dalam keadaan dia berpuasa dan dalam keadaan dia berihram. Hadis Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtajim, ataupun ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan dia berpuasa dan dalam keadaan dia berihram. So bila kita semak, rupanya hadis Ibn Abbas tu Nabi sebut pada tahun ke-8. Nabi sebut pada tahun ke-10, waktu Nabi buat haji. Hadis yang awal tu Nabi sebut pada pembukaan kota Mekah, pada tahun ke-8. So mana dulu? Batal ke tak batal? Tak batal. Sebab yang tak batal tu dia datang kemudian, waktu Nabi tengah buat haji, tu last tahun ke-10. Boleh faham? Tengok sahabat tu sebut bila masanya. Kita tengok contoh yang lain yang disebut dalam hadis ni. Okey. Pada dasarnya nas-nas agama pada keadaan tertentu boleh dilihat bercanggah antara satu sama lain disebabkan oleh berlakunya an-nasakh. An-nasakh bermaksud nas yang datang terkemudian mengangkat hukum syarak daripada nas yang terdahulu. Pemansuhan hukum ini tidak dapat dikenal pasti tanpa penelitian terhadap sirah dan masa sesebuah nas itu datang. Pengetahuan tentang zaman dan masa satu hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW adalah amat penting.
terutamanya apabila berlaku percanggahan antara suatu hadis dengan hadis yang lain. Tarikh pensyariatan sesuatu hukum itu berkemungkinan akan membantu para fuqaha untuk mengharmonikan sesuatu percanggahan, sama ada melalui an-nasakh ataupun peristiwa yang berbeza-beza atau sebagainya. Antara contohnya, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Qais bin Talq, Nabi kata kepada orang yang bertanya dia, ada seorang lelaki datang tanya dia tentang hukum pegang kemaluan. Nabi SAW jawab, innama huwa bid'atun mink, sesungguhnya kemaluan tu sebahagian daripada kamu. Maksudnya tak batal lah. Macam kita pegang telinga, pegang hidung, batal wudu tak? Tak batal. Pegang kemaluan pun tak batal. Itu hadis ni lah. Hadis riwayat Ahmad, sanad dia sahih, ya? Sanad dia hasan. Okey. Di sana ada riwayat lain, iaitu hadis daripada Busrah binti Safwan. Dia kata anna Nabi SAW qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang memegang zakarnya ataupun kemaluannya, maka janganlah dia salat sehinggalah dia berwuduk dulu. Sekarang ni sebut batal ke tak batal? Batal. Macam mana nak selesaikan? Ada tak disebut pembatalan hukum secara jelas? Tak ada. So macam mana ni? Sebahagian ulama seperti Ibn Taymiyah, dia kata sebenarnya tak batal, tapi Nabi suruh ambil balik tu sunat je. Itu Ibn Taymiyah lah. Mazhab Syafi'i, Hanafi dia pakai tak batal lah. Mazhab Syafi'i, dia kata batal. Sebab yang nombor 2 ni, hadis yang nombor 2 ni telah memansuhkan hadis yang nombor 1. Macam mana awak tahu wahai al-Imam Syafi'i? Kalau kita tanyalah, dia kata kerana Busrah masuk Islam lewat daripada Qais. Bila dia masuk Islam lewat, mesti dia dengar hadis lewat. Maka sebab itu disebut. Sebahagian ulama hadis menyatakan bahawa hadis kedua, riwayat Busrah, telah memansuhkan hukum hadis yang pertama, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Qais. Hal ini kerana perkara berikut. Yang pertama, Busrah memeluk Islam agak lambat, iaitu setelah pembukaan kota Mekah. Manakala Talq telah datang berjumpa dengan Nabi SAW ketika baginda sedang membina masjid, dan dia pulang kepada kaumnya sejurus selepas itu. Busrah datang masuk Islam lewat. Talq dia datang jumpa Nabi waktu Nabi tengah bina masjid. Bila tu? Awal lah. Kan Nabi bina masjid masa sampai kat Madinah. So yang kata batal tu, kata Imam Syafi'i, telah membatalkan telah memansuhkan yang kata tak batal tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Okey. Ini ada soalan. Orang mati mohon hidup kembali kepada Allah supaya mereka ini boleh sedekah. Soalan saya, adakah sedekah lebih baik daripada wakaf? Sedang wakaf saya rasa lebih hebat lagi daripada sedekah. Ni surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mana orang yang nak meninggal dunia, dia kata apa? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi, saya lupa dah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apabila datang ajal maut ke atas salah seorang daripada kamu, fayaqula rabbi, dia pun kata rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib,
Kan? Kalau tolonglah lewatkan saya sikit. Fa asaddaq, supaya saya boleh bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku akan jadi orang saleh. Ini kenapa sebut sedekah? Kenapa tak sebut wakaf? Kan? Kenapa tak sebut solat? Sebenarnya ayat ni dia kena tengok ayat sebelum. Ayat sebelum Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dengan apa yang kami telah rezekikan kepada kamu. So ayat ni memang suruh infak. Ayat ni suruh sedekah. Jadi bila suruh sedekah, dia tak nak sedekah sebab dia sayang kat harta dia. Jadi bila sampai nak mati, dia kata tangguhlah kejap. Nak pergi solat kena ambil wuduk dulu. Kan? Nak pergi solat kena ambil wuduk dulu. Nak buat benda lain payah. So apa yang senang? Saya nak bagi sedekah kejap. Sedekah kan tengah ada kat kita, just kita nak bagi saja. Begitu wakaf, Ustaz. Wakaf pun termasuk kan dalam sedekah. Sedekah kan nama besar. Ada sedekah yang dipanggil sebagai zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara, kan? Sadaqat. Allah Ta'ala masukkan ayat ni zakat. Sedekah juga termasuk wakaf. Sedekah juga termasuk sedekah-sedekah sunat. Sedekah juga termasuk zikir-zikir dan amar ma'ruf nahi munkar. Sedekah juga maksud memberi nafkah batin kepada isteri, pun sedekah juga. So sedekah ni makna dia luas. Apa saja yang bermanfaat untuk akhirat kita, namanya sedekah. Jadi wakaf termasuk juga dalam sedekah, sebab kita mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan habuan akhirat. Okey? Wallahu alam. Ni ada soalan dekat Zoom, tapi saya tak dapat nak buka sebab internet agak slow hari ni. Dia sangkut. Saya tak tahu kenapa. Nanti mungkin ada masalah juga. Okey, tak dapat nak buka sebab ada problem. Jadi insya-Allah kita tangguh minggu depan lah soalan tu. Tak mahu banyak-banyak. Saya punya handphone ni internet dia slow. Okey, terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini, sama ada di masjid ataupun di Zoom. Terima kasih pada Global Ihsan, terima kasih pada masjid. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.